الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا أرحم الراحمين. Surat 49 atas sekali nah. Qala al-musannif summa tanshaqqus sama'ul ula fatanzilu malaikatuha qadra ahli al-ardi min insin wa jinnin marratain. Lalu terbelahlah oleh langit pertama, maka turunlah sekalian malaikat qadra sekadar ataupun sebilangan ahli al-ardi penduduk bumi min insin wa jinnin dari kalangan manusia dan jin. Jadi penduduk langit ialah malaikat. Adapun penduduk di bumi ini ialah manusia dan jin. Marrataini, dua kali ganda. Artinya dua kali ganda penduduk dunia yang terdiri daripada manusia dan jin. Fayaqifuna min khalfihim, maka berdirilah oleh sekalian mereka itu, artinya para malaikat yang bermula dengan langit pertama yang turun, berdiri sekalian mereka itu min khalfihim, di belakang mereka, artinya di belakang manusia dengan jin. Itu dia punya susunan. Di akhirat lagi bersistem. Dia maknanya manusia dengan jin duduk dulu, turun malaikat di belakang. Halqatan wahidah, satu halaqah. Summa, kemudian tanzilu ahli kulli sama'in, turunlah oleh penduduk ahli setiap langit, artinya setiap lapisan langit itu, ala qadri dhalik, atas qadar yang demikian itu, minat tad'if, berganda lagi. Jadi langit pertama turun dua kali ganda penduduk dunia, manusia dan jin. Langit kedua dah atas dua kali ganda manusia dan jin itu, dua kali ganda lagi, kali dua, begitulah. Jadi lagu mana kita nak hitung penduduk dunia yang sekarang hampir 8 bilion. Hak kata penduduk dunia jin dengan manusia ni sejak daripada tercipta manusia Nabi Adam sampai kiamat. Jadi bukan 8 bilion lah. Jumlahnya tidak diketahui. Malaikat banyak lagi. Jadi malaikat ini tidak pelik. Setiap sebutir pasir di pantai ada satu malaikat jaga. Setiap titisan hujan, dalam hadis Nabi sebut, setiap kullu qitrah, setiap titisan hujan itu, illa malakun muwakkalun bihi, ada satu malaikat tadah turun. Ayat hujan takkan kita tahu nak kira banyak mana titik. Itu satu malaikat, satu titik hujan tadah turun. Summa, kemudian yanzilul malaku,
turunlah malaikat bi amril jabbari jalla jalaluh, dengan arahan al-jabbar. Al-jabbar ialah min asma'illahil husna, antara nama-nama Tuhan. Jabbar yang memaksa, yang sangat memaksa. Jalla jalaluh, mulia, akan mulia kemuliaannya, mana berganda-ganda sifat Allah. Maka turunlah malaikat dengan arahan Allah yang bersifat al-jabbar jalla jalaluh, fi zilalim minal ghamami, dalam bentuk bayangan seperti mana bayangan awan kelam. Wal malaikatu, dan malaikat. Jadi arahan Allah. Jadi sekali lagi kita tahu dia punya poin cerita dia nak pergi tak mana. Dan para malaikat itu, fayad'u kursiyahu, jadi yang turun atas arahan Allah ini sekumpulan malaikat yang sangat banyak, membawa turun, fayad'u, meletakkan kursiyahu, akan kursinya, haitsu yasha, sekira-kira berkehendak dia, minal ardi, daripada pelusuk dunia ni. Summa, kemudian, yunadi munadin, barulah ada suara menyeru. Fayaqulu, maka berkata suara seruan itu, ya ma'syaral jinni wal insi, wahai sekalian jin dan manusia, inna sahifatakum, bahwasanya sesungguhnya sahifah kamu, artinya buku catatan amalan, satuqra'u alaikum, akan dibaca ke atasmu. Jadi itu dia. Ni hak kita baca malam ni, biasalah sambung pada sebelum ni. Untuk apa ini kita kata proses untuk berkumpul di padang mahsyar. Kata ulama berdasarkan hadis Nabi, padang mahsyar sebelum dihitung ni, sebelum ada masuk syurga, sebelum ada masuk neraka, dua tu tak ada jalan tengah. Ialah di mana? Di bumi kita ni juga. Di bumi kita ni padang mahsyar tu. Jadi cuma diubah. Dalam Al-Quran sudah disebut, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi, hari yang diganti. Ganti itu makna pugar. Tak ada lah bentuk dunia al-gullah ni. Jadi diganti. Yauma tubaddalu ardu ghairal ard, akan bumi yang lain. Maksud bumi yang lain ni bukan pembek bumi ni mai bumi lain dak. Maksud tubaddalu artinya diubah suai, supaya sesuai menjadi padang merimpun, padang mahsyar. Buktinya tadi kita baca, malaikat di langit juga akan turun ke bumi. Jadi seolahnya dia punya apa, susunan dia begitu. Jadi kita dunia pun ada gambaran. Kemarin saya lah ni musim orang kata duk convocation anak-anak di universiti tu. Dr. Ilyas pun telefon saya tadi, dia abang dia pun convo anak dia. Tengok dalam convocation aturan dia, lagu mana siapa masuk dulu. Akan masuk dulu naib chancellor kan, kalau dia bertugas menyampaikan hari itu. Kemudian bawa alat kebesaran, nama pun isti'adat convocation. Isti'adat convocation. Kalau kena dengan raja lagi berat. Saya dulu masa terima ijazah tu taklah dengan raja Sultan Abdul Halim tu, dengan anak dia 6 kali sembah, balik jenah bertobat. Masa nak baca doa di maktab tu pun 6 kali lah. Saat sembah. Oh, protokol dahsyat. Aturan susunan yang ni duk baris berapa. Saya waktu baca doa, Tunku Intas Binah mai convocation hak maktab ni lah dekat ni.
termasuk pernah sekali dengan Sultanah Hajjah Aminah baca doa ni jauh sekali, jauh tahun kuduk tahun. Protokolnya memang gila-gila lah dengan raja. Nah, lagi raja tak mula makan duk keras tu tengok sampai raja makan, lagi raja tak habis, kita pun tak boleh habis. Jadi protokol samalah gambaran hak kata alam dunia, apatah lagi di padang mahsyar tu lebih dahsyat lagi susunannya. Jadi suara ni seru, hei sekalian manusia dan jin, hari ini akan dibaca catatan amalan. Faman wajada khairan maka sesiapa mendapati khairan akan kebaikan. Maksudnya dalam catatan amalan dia tu benda baik banyak. Falyahmadillah ta'ala, maka hendaklah dia memuji akan Allah. Wa man wajada syarran, dan sesiapa mendapatinya sahifah catatan amalannya itu syarran akan kejahatan, fala yalumanna illa nafsuh, maka jangan kutuk, jangan hina kecuali dirinya. Jangan nak marah orang. Summa yantaliqu, lalu bertolak, datanglah malakun, satu malaikat, ila Malik kepada Malik. Malik itu ialah siapa dia? Khazinin nar, yang menjaga neraka. Wa yaqulu, dan berkatalah malaikat yang mendapat arahan Tuhan kepada malaikat Malik yang jaga neraka tu, suruh kata kat malaikat Malik, hei malaikat Malik, suq jahannam ilal mawqif, bawa mai neraka jahannam itu ilal mawqif. Jadi kalau dalam hadis, kalau disebut mawqif itu ialah artinya padang mahsyar. Maknanya mawqif tempat berhenti berkumpul, maknanya dia padang mahsyar. Tolak pergi ke padang mahsyar. Fayaqulu Malikun, maka berkatalah malaikat Malik. Kita baca habis dulu, kita cerita lah. Ayyu yaumin hadha, apakah hari ini? Dia tanya balik. Hadha yaumul qiyamah, inilah hari kiamat. Faya'muru Malik, maka memerintahlah oleh malaikat Malik az-zabaniyata, akan malaikat Zabaniyah, ayyajrauha, bahawa menariklah ia akannya ilal mawqif. Jadi malaikat Zabaniyah ni malaikat yang menolak manusia dan menyiksa manusia. Sebab itu namanya Az-Zabaniyah. Dalam Quran ada satu disebut sanad'uz zabaniyah. Jadi zabana ni maksudnya tarik, tolak orang masuk ke neraka. Itu kerja dia. Maka menolaklah malaikat zabaniyah itu kalimah ayyajrauha ilal mawqifi, ke mawqif, kepada mahsyar. Wahya, dan ianya tahubbu ni tengah duk tarik tu, dia akan meniup. Wa turidu an taltaqit ahlal mawqif, lalu di padang mahsyar ni mahulah ataupun berkehendaklah ia untuk an taltaqit. Taltaqit ni makna dia nak ambil lah, dikira nak ambil lah neraka ni, akan ahlal mawqif wal amlak yajzibunaha anhum, dan para malaikat menarik akannya dari mereka. Maksudnya tak ada nak kata apa, tak ada nak hisap apa, hitung apa lagi lah, baru tarik lalu ke tepi lah. Dia kira nak tarik masuk dah. Itu sifat neraka, nar, neraka jahannam. Biyadi kulli malakin minhum, di tangan setiap satu malaikat di kalangan mereka itu yang menarik neraka jahannam tu,
amudun min nar, ada tiang daripada neraka, daripada api. Lau ijtama'an ahlul ardi, kalau berkumpullah seluruh penduduk dalam dunia ni, lam yaqdiru an yuharrikuhu, tidak mampu untuk menggerakkannya. Wahwa, sedangkan biyadil maliki, di tangan malaikat, akhafu min ar-rishah, lebih ringan daripada bulu. Ar-rishah ni kita kata macam bulu lah. Wa idza takallama ahaduhum, dan apabila bercakaplah salah satu daripada mereka itu, artinya malaikat tu, Zabaniyah ni, tatayara syururu, akan berhamburan dah segala kejahatan, min syafataihi, daripada dua bibirnya. Jadi dah tarik piltak lah mana, fayada'unaha an shimalil arshi, maka meletaklah akannya di sebelah kiri arash. Baik. Jadi dalam bacaan malam ni ada lagi arash. Saya kat tu nak tambah maklumat, nak syarah dulu. Ini ialah benda-benda tuan-tuan yang berkait dengan rukun iman yang kelima, iaitu al-iman biyaumil qiyamah, beriman dengan hari kiamat, hari akhirat. Pasal hak keenam tu bil qada'i wal qadar, beriman dengan qada' dan qadar. Maka ada disebut arash di sini. Arah ni pedia. Dalam surah Taha Tuhan kata lagu ni, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan Ar-Rahman, bersifat Ar-Rahman itu, kalau Wahabi dia terjemah bersemayam. Bersemayam. Dia gambarkan duduk semayam macam raja duduk di singgahsana. Dan itu menjadi sesuatu yang mentashbihkan Tuhan dengan makhluk. Hebat ke duduk macam raja? Tak ada hebat apa. Nisbah dengan Allah. Tapi tafsiran ahlu sunnah, dia menafsirkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa itu dengan maksud istiwa, artinya istaula. Apa makna istaula? Istaula artinya menguasai. Mana lagi hebat? Menguasai lah. Baik. Siapa pernah dengar, tuan-tuan tahu tak surah Al-A'la? Kadang-kadang habaq nama surah tak apa nak tahuan. Surah, tapi kalau habaq surah Sabbihisma Rabbikal A'la, tu tahu. Tahu tak asbab nuzul surah ni? Asbab nuzul surah ini ada disebut dalam surah, dalam tafsir Qurtubi. Wa fi riwayatin, rawinya saya lupa. Ada satu hadis Nabi, kata Rasulullah, lillahi malakun ismuhu Hizqiyail. Siapa pernah dengar nama malaikat ni? Nama malaikat, tuan-tuan, ada disebut dalam Quran, ada tak disebut. Ada disebut dalam hadis, tidak disebut dalam Quran. Bahkan ada nama yang tak disebut. Ada yang disebut dengan gelaran, ada yang tidak disebut dengan gelaran, dengan nama. Macam-macam. Antara yang banyak gelaran, malaikat mana? Raqib Atid. Dalam surah Al-Infitar, ayat berapa? 90 11 tu. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dia Raqib Atid. Dia gelak juga malaikat hafazah dia juga. Pasal apa hafazah? Dia kerja, dia jaga kita. Kita duduk lagu ni, dia duduk kiri kanan. Kita mengkip jalan, tak jalan duduk kiri kanan tu lah. Kita mengkip jalan, dia berubah position, satu di depan, satu belakang. Selagi kita mengantuk nak tidur, satu di kepala, satu di kaki. Semua itu kata malaikat hafizin, hafazah. Kata Rasulullah, yuqarinuhu wa la yufariquh, sentiasa dengan manusia, tak pernah berpisah, illa kecuali 3 tempat. Ada juga. Masa mana ni? Illa indal jima',
waktu jima dia pun malu hampa sudah lah aku pun ada ni, dia masuk, dia tak pergi jauh mana, dia keluar bilik duduk tepi tu lah. Dia bagi peluang sudah dulu. Yang kedua waktu berak, dia pun malas tik busuk, kencing dia pun tak mau, tempat tak baik. Selesai lagi dia main balik. Itulah nama hafizin. Pasal apa nama raqibun atidun. Raqib tu yang duk Yusha tengok dia kerja parti buat baik, dia catat. Atidun Yusha benda jahat tu makna raqibun atidun. Atada raqiba. Pasal apa nama kiraman katibin. Katibin artinya mencatat. Ada yang disebut dengan gelaran malaikat Zabaniyah ada, tapi satu malaikat yang Nabi sebut dalam hadis tak ada dalam Quran. Siapa pernah dengar? Canggih nama dia Hizqiyail. Siapa pernah dengar? Siapa nak pernah dengar? Saya pun baru baca tadi tengok subhanallah, ada lagi Hizqiyail. Jadi malaikat ni banyak. Paling wajib, bukan paling, yang menurut Maqidah Ahlussunnah wal Jamaah wajib kita kenal 10. Mikail, Israfil, Jibril, Azrail, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan. Dengan tugas dia, kata ulama, ala sabilil ijmal, secara umum. Artinya kalau tersebut tanya nama malaikat, tahu sebut. Dan malaikat Israfil kerja apa? Oh, malaikat saya tahu sebut. Duk kerja tiup trompet. Kalau tak tahu, dosa. Itu alal aqal, sekurang-kurang. Kalau detail, macam contoh kita duk ngaji ni detail, itu apa hukumnya? Fardun kifai, sama macam ngaji sifat 20. Ngaji sifat 20 ni ijmalan itu wajib. Kau kena tahu dalil Allah, apa sifat Allah pertama, wujud. Mana dalil Quran? Qul huwallahu ahad. Dalil tu naqli dia panggil. Dalil akli baharu alam ini, lepas dah wajib. Kalau bilang sebab 20 Allah wujud pada itu dosa. Kena mengaji. Baik tu kena mengaji. Baik, ni kita detail. Lebih pada tu mendalam hukumnya secara tafsil, fardun kifai, fardu kifayah. Wajib juga, tapi dah ada orang lain mengaji sama, jadi kita duk ngaji ni. Dia kira gitu. Kalau tak ada orang semua tak mengaji, dosa. Walaupun fardun kifai, sebahagian orang mengaji kita tak payah, tapi dia tetap wajib fardu. Kena faham. Dan ianya juga merupakan ilmu. Baik, malaikat Hizqiyail ni, kalau kita baca dalam hadis Abi Hurairah, kita Allahu Akbar, hadis Abi Hurairah ni Rasulullah cerita dia tengok Jibril. Saya pernah baca hadis ni. Walaqad ra'aitu Jibril alaihi salam wa lahu 600 janah. Jibril ada 600 sayap. Satu sayap dia jarak nak pi ke satu sayap 500 tahun perjalanan. 600. Allah, dahsyat, hebat ni. Kalau satu sayap dia buka, wa janahun minha qad saddal ufuqa, habis tutup ufuk timur dan barat. Tapi tuan-tuan, malaikat Hizqiyail ni dia ada berapa sayap? 18,000, 18,000 sayap. Ni kita mengaji benda-benda ni, kita ukur dengan apa nama kebesaran Allah, kita akan nampak 18,000 sayap. Jarak satu sayap nak pergi ke satu sayap 500 amin aw sanatin, 500 tahun perjalanan. Maka kata Rasulullah, fayukhtiru lahu khatirun. Hizqiyail ni satu ketika ada malaikat lain main duk bisik kat dia, hang ni hebat, 18,000 sayap hang tu. Fatubsirul arsha bibasarik, sekali hang tengok hang boleh litup seluruh aras Tuhan tu, pasal hang hebat. Dia rasa kemah. Tuhan kata, kalau hang nak tahu aras aku 18,000 tu, aku topak lagi 18,000. Jangan nak rasa kemah. 18,000 kali 18,000, dia jumlahnya 36,000 sayap. Maka kata Allah, ya Hizqiyail tir fayatir. Ini hadis sahih dalam tafsir Qurtubi.
wahai Hizqiyail, kalau hang nak tahu besar mana arasku, hang terbang. Dia pun terbang, nak kemahlah. Fayatiru, lama mana dia terbang? Peringkat pertama, 20,000 sanatan, 20,000 tahun. Sampai tak lagi? Tak sampai. Tuhan kata hang terbang lagi. Dia terbang pula 30,000 tahun. Campur 30,000 dengan 20,000, 50,000 sanatan. Fama wasala, dan dia tidak sampai pun kecuali setakat kalau nisbah manusia dekat buku lali. Itu dia. Ila saqil, fama wasala illa ila saqil arshi fi qa'imatin min qawa'imil arshi illa saqil arshi. Takat tu ya. Tu dia. Akhirnya Allah berfirman, andai engkau terbang untuk sampai ke salah satu tiang aras sejak engkau diciptakan, tak tahu berapa bilion, berapa ribu tahun dulu, hatta sehinggalah malaikat Israfil meniup sangkakala, makna seluruh hidup dia hang tak akan sampai walaupun satu tiang aras. Ketika itu dia baru sedar bahwasanya aras Allah ini subhanallah amat dahsyat. Dia pun sebut subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ini sebab turun. Sebab itu Tuhan sebut dalam surah A'la tu, sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Surah Sabbih itu Tuhan kata hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhan yang maha tinggi. Puncanya kisah ni. Bila sebut begitu, zaman Rasulullah, Sayyidina Ali semayang, Sayyidina Ali jadi imam, bapah baca Fatihah, kawan tarik tu, sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Lepas pada tu ayat yang kedua, walladhi qaddara fahada, celah tu ditambah subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Lepas pergi salam mayang, tahbat pakai duk celepak, ya Ali, hang buat bid'ah apa pada hang ditambah ayat Quran berapa? Dia kata hakadha kama amarahu rasul, macam itulah yang Rasulullah suruh. Lepas ucap sabbih itu terus tasbih. Itu cara dia lah. Kita kalau apa nama tu imam baca, sebutlah hatilah. Kalau tu imam jangan duk berderah pula. Tak lagi baik, pelik orang tak nak buat. Yang saya baca itu sejarah di zaman Rasulullah dulu, waktu Nabi ada. Dan saya tak tahu, tak pernah dengar perbahasan ulama tentang boleh sebut derah ke pelan ke. Saya cuma cerita. Cuma bila kita baca sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa, sebut subhana rabbiyal a'la bihamdih walladhi qaddara fahada, sebab dia berbentuk suruhan. Bila begitu, kata Rasulullah kepada para sahabat, ij'aluha fi sujudikum au fi salatikum, jadikan bacaan tasbih itu di dalam sembahyang kamu. Artinya ai fi sujudikum. Itulah dia sejarah tu kita nak baca subhana rabbil a'la. Kalau rokok kita baca subhana rabbil azim, ya betul ya? Apa beza? Sebab rokok ni dia setakat tu. Tapi kalau sujud kita letak kepala yang paling mulia dalam tu lah, ada otak dalam tu, ada mata, telinga semua lebih rendah daripada punggung kulantik. Makna nak puji Tuhan sungguh. Dan tasbih ialah zikir malaikat. Tahu mana kata zikir malaikat? Surah Al-Baqarah ayat 30. Kan? Qalu ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ayat mana ni? Kan Tuhan abad kat malaikat nak cipta khalifah manusia. Malaikat jawab balik, wahai Tuhan, tak kala nak jadi makhluk manusia ni nak bergaduh kali tumpah darah ya. Ni kami duk ada sentiasa mengucap tasbih. Tu ayat dah. Nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dan mensucikan kamu. Tuhan jawab balik, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu benda yang apa tak tahu. Terpulang ke aku. Aku nak buat dunia ni kena buah manusia, manusia nak perang, dunia tunggu terbalik, lantak seolahnya gitu. Pasal apa? Kalau dah berlaku pergaduhan, itu menunjukkan ujian keimanan kepada orang hidup. Tuhan nak tengok siapa yang sabar.
wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Tuhan ba'dah dia nak uji 5 benda. Uji dengan apa? Ketakutan, khauf wal ju', kelaparan. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal, kurang harta, kurang duit, wal anfus, kematian jiwa, rosaknya tumbuh-tumbuhan sebagai sumber makanan. Last sekali Tuhan kata apa? Wa basyiris sabirin, berita gembira untuk orang yang sabar. Tuhan kata dah. Baik itu tasbih ialah zikir para malaikat. Baik itu kalau nak logik lah, kita kata, tanya malaikat Israfil dia ada buat kerja apa lah? Tak apalah malaikat Israfil, kita kata tak, kerja dia tak start lagi. Habis duk ngangar saja kan? Dah. Kerja dia tu lah tasbih. Dia tasbih. Sampai masa tiap sangka kalah. Tak apa, hak kerja utama dia tak sampai lagi. Cuba tuan-tuan fikir tengok satu lagi. Malaikat mana yang nak kena tak jawatan? Ataupun nantak surat tak jawatan, ataupun masuk skim pencin? Malaikat mana? Raqib Atid. Dan ini disebut dalam hadis, bila seseorang mati, contohnya saya mati, ni kiri kanan saya ada. Kan? Kalau saya mati, malaikat tu nak jabah. Bila cabut nyawa seseorang, malaikat pergi mengadu ke Tuhan lah, pergi report, Rabbana wakkaltana bi'abdika, wahai Tuhan kami ni wakil kamu jaga hamba-Mu ni. Laqad qabadta ruhahu, kamu dah cabut nyawa dia. Adzil lana nasran ila sama, kalau gitu izinkan kami nak naik ke langit tempat asal usul kami. Ni bawa seolahnya lawak lah saya kata. Ni bawa surat tak jawatan siap dah. Ni hak satu lagi masuk skim pencen. Ni lah seolahnya. Tuhan jawab apa? Tak payah naik ke langit lah. As-sama mamlu'ah, langit penuh. Tuhan kata, wahai langit boleh saja nak duduk seolahnya gitu. Habis kami nak duduk ni, kami nak buat apa? Dia tak ada dah. Kami duduk kerja dengan dia. Allah bila ni catik amalan apa? Tuhan kata apa? Fasabbihuni wa halliluni wa kabbiruni wa hamiduni. Ucaplah subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan alhamdulillah. Sedekahkan pahala zikir itu kepada si mayat. Jadi kok mana pun kerja malaikat ni, ada kerja atau tak kerja, paling kurang je subhanallah. Hebat tak amal subhanallah. Juga saya sudah jelaskan kepada tuan-tuan, saya ulang balik. Subhanallah, kehebatannya dia menjadi kepala kepada 7 surah. Saya tak ingat dah surah apa, lupa nak catat tadi. Ada berbentuk fi'il madhi, sabbaha lillah. Ada berbentuk fi'il mudhari', yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ada yang berbentuk arahan, contoh surah Al-A'la, sabbihis. Dan ada yang berbentuk masdar. Masdar ni satu saja, iaitu kata terbitan. Surah apa? Surah Al-Isra' tu lah. Subhanalladzi asra, dia panggil musabbihatus suar, surah-surah yang dimulakan dengan tasbih. Apa maknanya? Sekali sebut subhanallah, subhanallah tu maf'ulul mutlaq dia panggil. Apa makna maf'ul mutlaq ni? Dia ada makna yang kita tak sebut, memadai subhanallah sudah mengandungi makna. Kalau kita takdirkan, usabbihu subhanallah, aku mensucikan, mentasbih akan Allah, akan sesuci-sucinya. Makna mafhum mutlaq ni sangat-sangat kita sucikan Allah. Itu makna yang tak ada pada zikir yang lain. Usabbihu subhanallahi minan naqaisi, dari segala kekurangan. Makna kita sucikan Tuhan. Sebab tu zikir tu jadi hebat. Subhanallah, 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 subhanallah tu, subhanallah. Nampak, itu kita nak compare bagaimana gah dan hebatnya Arsyur Rahman, arash Allah. Arash Allah dikira bumbung di syurga. Bumbung di langit, di dalam dunia ialah langit. Bumbung dalam syurga di akhirat ialah arash. Jadi besar mana arash? Tak tahu.
50,000 tahun duk terbang tak sampai-sampai lagi apa cerita. Nak abang kata hebat lah. Kita naik terbang bonggah dah berapa kaki yang kita naik? 29,000, 39,000 kaki daripada aras dunia, aras laut. Itu pun kawasan yang masih ada oksigen. Kalau tak ada oksigen dia jatuh bro. Saya pengalaman nak terbang jatuh, dia panggil apa? Air turbulent, dengan jatuh bukan jatuh terempas lah, jatuh 5,000 kaki. Allahu Akbar, segala jantung, hati empedu berasa cabut habis-habis. Pengalaman nak terbang ni banyak aku nak cerita ke tuan-tuan. Rupanya ingat kau naik kau berani, saya pun kau takut. Mari pergi Kuala Lumpur naik terbang lah. Rupanya takut. Tapi tak ada pengalaman yang paling menakutkan saya. Saya tahun 2016 kalau tak silap. Nah, abang kata kerdilnya kita ni dengan alam Tuhan tu. Saya nak balik daripada Perancis, saya pergi ke Paris, nak balik ke Malaysia lah, sehingga saat di Turki. Bila nak turun ni, cecah lah tayar belakang. Dia cecah tayar belakang dulu lah. Cecah dah tayar belakang, lepas tu tayar depan letak. Hak ni tayar depan tak letak. Dia tuk tayar belakang cecah darat dah. Tiba-tiba dia buh gear 5 balik. Tahu bunyi suah naik bolak dah. Saya tengok airport makin kuat tinggal. Pasal apa ni? Dia tak habang pasal apa. Maka ketika itu dia pusing belegang. Saya ingat apa yang saya baca. Prosedur kapal terbang, kalau ada masalah, saya duk andai kata ada 3 benda. Pertama, angin lintang. Yang kedua, tayar depan tak boleh buka. Yang ketiga, ada flight di landasan. Kalau tak naik, ancok lah. Kalau lah tayar tak boleh buka, prosedur dia. Saya tengok, saya ada skrin di depan, saya rakam ambil gambar. Dia musim tak tahu hala tu, dia akan terbang sampai minyak habis. Saya kata punggah. Terbang minyak habis ni gila lah. Tak, itu paling selamat. Kalau turun mendarat dengan minyak ada, cepat terbakar. Jadi terbang kot mana pun minyak habis. Dia musim daripada sebelum maghrib sampai dekat Isya. Allah, takut tak nak abang. Lah turun juga sejam dekat 2 jam. Dia turun tu selamat. Bila turun selamat, saya jadi orang kata hilang pertimbangan. Dia takut. Ada ke patut saya pergi kata kat kawan saya, weh Kri, ni duduk di Istanbul ni. Lupa. Weh, kita balik naik Grab naik taksi. Gila ke apa? Naik taksi pada tu. Pasal tak berani dah nak naik terbang. Kita naik taksi sudahlah balik Kuala Lumpur, tak mau dah, tak tahan. Sampai teratur. Lagi satu 2018 tapi Indon. Tahun tu kerap lah, tahun 2017, 18, 19. Kalau hujung tahun ni 12 kali, 15 kali pimai ada lah bisnes kita buat tu. Dalam banyak-banyak tu, saya bawa orang perempuan saya sekali, tiba-tiba bawah tu hitam, nak turun tak boleh, ribut tak tahu nak abang. Bila ribut tak tahu nak abang, buat ke mana? Musim. Dia musim bulat ni, dia tak musim gelong kata, tapi jarak berpuluh kilo lah. Saya endap kot tingkap kiri, belah kanan tengok ada 4-5 biji duk bomba. Saya kata tu dia. Kalau selisih belaga lah mampu, nampak kapal terbang lain. Line yang sama lah kalau kita tengok, tapi tak sama. Tinggi rendah tu ada beza. Dia prosedur dia, kalau bawah dengan atas mesti 1000 kaki. Mana 300 meter jauh tu, tapi kita nampak dekat. Beralih belah kiri pula ada 4-5 biji lagi hidup dekat musim. Mampu sampai bila tunggu sampai habis suasana hak bahaya di bawah tu, baru diizin dibenarkan turun. Tapi hak teruk kali kawan saya lah, tuan-tuan ingat tak MH370 375 78 nak jatuh tu. Kawan kata, nasib baik aku sepatutnya terbang pergi international conference di Beijing. Flight tu aku duduk naik 2 kali lah, dia kata. Allahu Akbar, dia kata laluan dia memang teruk, dia kata 2 jam dia jatuh, oksigen tak ada.
punya lah teruk tengah duk, dia buang tali pinggang. Dia cerita, dia kata aku buang tali pinggang ni, bangkitlah nak lari, nak pergi abang kat airport, apa nama kat pilot, nak abang kat pilot, abang berhenti sat tang RNR mana-mana. Dia kata berhenti sat lah, kalau ada RNR tu tak tahan lah. Betul tu punya takut. Nak abang kata tu terbang. Jadi yang berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, alam ni benda yang tinggi. Adakah bila malaikat duduk di langit pertama, langit kedua menunjukkan Allah ada di langit? Tidak. Allah melepasi segala-galanya. Siapakah zat yang Maha Esa kita nak bandingkan Allah itu bertempat? Sebab itu sesat pandangan dan mazhab yang mengatakan Allah itu bertempat bila berlaku ketika mana menafsirkan ayat-ayat yang mutasyabihat dengan kononnya hujahnya. Pasal apa kita nak takwil? Tuhan kata lagu tu lah kita pegang. Salah pegangan tu. Tang tadi pun hujah dah saya sebut, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Gah kehebat ke Tuhan duk bersemayam dengan kita gambarkan macam raja duk semayam, dengan kita sebut makna al-istiwa bermakna istaula, menguasai arash. Itu lagi hebat, itu lagi betul. Maka kaedah itu ahli sunnah pegang dalam makna kaedahnya takwil dipanggil. Karena ayat itu mutasyabihat, ayat yang tak jelas. Ayat yang muhkamat dia tak pegang. Benda ayat muhkamat, laisa kamithli syai' wa samiul alim, itu yang muhkamat. Tuhan tak sama dengan sesuatu. Hang tak usah kata bilang kok mana pun, dia tak pegang pula, dia pergi pegang hak tu. Zahir ayat lingkup. Baik, sikit lagi kita nak cari tempat berhenti dah. Jadi sampai di mana tadi? Fayada'unaha an shimalil arsy, lalu meletaklah oleh sekalian malaikat itu di sebelah kanan arash, neraka jahanam. Arduha min rasasin, lantainya daripada rasas. Rasas ni sabuk peledak, sebab itu peluru tu Arab panggil rasasun. Rasasun, bulat tu, sabuk dalam tu dia panggil rasas. Wasaqfuha min nuhas, ni neraka jahanam punya sifat. Dan bumbungnya daripada tembaga, bumbung daripada tembaga. Wa haytanuha min kibrit, dindingnya daripada kibrit. Kibrit ni pada, kalau kibrit ni Arab gurih tu, dia ambil daripada mana? Belerang yang dibuat tu kan, dia ada bulat depan tu, belerang tu kibrit. Jadi tuan-tuan boleh bayang, kalau sudah kita kata apa, buminya daripada rasas, alat yang mudah menyala, bumbung daripada tembaga, dinding daripada belerang, duk kerja menyala lah neraka jahanam ni. Auqada 'alaiha, uqidu 'alaiha, dinyalakan ke atasnya, dibakar. Alfu amin, 1000 tahun pertama, hatta ibyaddat, menjadi putih, api putih 1000 tahun pertama. Wa alfu amin, dan 1000 tahun yang kedua, hatta ihmarat, api jadi merah. Masya Allah. Wa alfu amin, dan 1000 tahun yang ketiga, hatta iswaddat, sehinggalah kehitaman. Api apa kalau hitam ni saya tak nak tengok, tapi itulah dia api neraka jahanam. 3000 tahun dibakar. Kita kalau nak bakar besi hak keras kong tu 10,000 darjah Celsius, saatnya cair beri, boleh tuang, boleh minum. Maka itulah minuman tuan-tuan, lazar dalam neraka. Minum tu habis, lulu habis. Allah, api apa ni? Iswaddat fahiya ilal an sauda, maka ianya sampai sekarang sauda, warnanya hitam. Muzlimatun, kelam, gelap. Mamzujatun bighadabillahi ta'ala, bercampur dengan murka Allah Ta'ala. La yahda'u lahibuha, tidak tenanglah dia punya apa, lahib ni api hadup julang, lidah api tu. Wala yakhmat jamruha, dan tidak padamlah percikan dia. Kan kita duk pergi peteri tu, percik jamrah dia.
walau anna jamratan saqatat minha fid dunya, kalau sepercik api gugur darinya di dalam dunia, la ahraqat min al-masyriqi ila al-maghrib, terbakar seluruh timur dan barat. Jadi itulah dia tuan-tuan puan sekalian, kita sampai dah tu nah panggan tu kita baca bulan 4 lah. Betapa kiamat dan juga benda-benda yang disebut ini ialah benda yang benar, ada dalam Al-Quran. Cuma dalam Al-Quran itu ayatnya dalam bentuk ijmalan. Contoh disebut sebelum ni kita baca, lama dah tuan-tuan berlupa. Lagu mana berlaku kiamat? Dalam surah Al-Infitar umpamanya, idza samaa'u fatarat, dan apabila langit itu pecah, langit berpecah. Kata kiamat tu. Wa idzal kawakibun tatharat, dan gugur bintang dan planet-planet. Duk kita duk tengok duk macam duk tergantung di langit tu, habis luruh. Wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan dipecah dan dibelah. Semua ini gambaran banyak dalam surah-surah yang terakhir, juzuk yang terakhir tu, juzuk ke-30 tu, ayatnya pendek-pendek, surah-surahnya panjang, sederhana panjang, ayatnya pendek, menggambarkan bagaimana keadaan hari kiamat. Ini yang kita baca ni dah sampai di padang mahsyar dah. Cuma setakat saya baca kitab ni, ada satu masjid saya sudah khatamkan, dah masuk syurga musim-musim rata lah, habis tamat lah. Masjid ni lambat lagi cara ni, tak tahu 5 tahun lagi bah, bulan kali kan. Tu pun kadang ada sebenar bapa tak baca, tu lambat tu. Kita go slowly lah. Dan benda-benda ini saya tengok sangat bagus maklumat-maklumatnya, dia mensyarahkan lagi apa yang ada dalam rukun iman. Kalau kita tauhid ni sekadar tauhid kita ni sebab 20 tu, tu baru hak pertama, percaya kepada Tuhan. Hak lain bila nak mengaji, kitab-kitab gini dia membantu untuk menjelaskan lagi. Baik, jadi insya-Allah kita di situ dahulu, sebab perenggan akan datang ni tuan-tuan. Kata musannif, walau anna jamratan saqatat minha, ayat ni dia nak cerita neraka. Ada 7 jenis lapisan neraka, neraka yang bermula Jahannam. Jahannam tu hanya satu. Pasal apa bawa neraka Jahannam? Kerana neraka Jahannam satu-satunya neraka yang dikhususkan untuk orang yang berdosa di kalangan umat Muhammad. Neraka paling ringan. Pasal untuk orang beriman yang berdosa, takkan kita nak try nak masuk, tak payahlah neraka. Asal kata neraka ni semua azab. Dia akan dicerita di situ dalam neraka tu. Dan apa ucapan bagi setiap ahli neraka ni, dia ada ucapan yang khas, yang tak sama. Kalau penduduk Jahannam, apa yang dia ucap. Kalau penduduk Ladha, Hutamah, As-Sa'ir, Saqar, Jahim dan Al-Hawiyah, masing-masing ada ucapannya, telah pun Allah nyatakan dalam ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Cuma duduk di celah-celah. Kalau ulama tak susun, kita tak tahu cerita ni, oh ini kisah ataupun doa ataupun ucapan keluhan penduduk neraka Ladha umpamanya. Siapa yang mendiami Ladha, siapa yang mendiami Hutamah, As-Sa'ir, Saqar, semua sudah akan dijelaskan nantilah dalam bacaan yang akan datang ni. Wallahu a'lamu bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minan najihin at-tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.